Dalam video ini, kami akan menerangkan The Last Showing. Filem ini mengisahkan seorang lelaki yang memerangkap pasangan di pawagam. Dia kemudian mencipta permainan paling berdarah mengikut senario yang telah disediakannya. Bolehkah pasangan itu bebas daripada perangkap permainannya? Mari kita ketahui dalam tayangan terakhir. Tayangan terakhir bermula dengan pasangan, Martin dan Eli, yang sedang bercinta. Mereka sering dilihat bermesra di mana-mana dan pada bila-bila masa seolah-olah tidak dapat dipisahkan. Adegan kemudian bertukar menunjukkan seorang lelaki tua bernama Stuart. Stuart ialah seorang pekerja yang bekerja di panggung wayang. Stuart berharap untuk menjalani hari tuanya dengan gembira, tetapi nasib berkata sebaliknya. Di usia tuanya dia masih perlu mencari rezeki dengan melayan penonton wayang yang sering membuatnya sakit kerana sikap acuh tak acuh mereka terhadap kebersihan dan peraturan di panggung wayang. Mereka suka melakukan hubungan seks di auditorium dan membuang kondom mereka dengan sembarangan. Singkat cerita, Eli menjemput teman lelakinya untuk menonton filem di pawagam pada setiap malam jadual. Eli sengaja membeli tiket ketika itu kerana selalunya tidak ramai penonton wayang yang menonton wayang di tengah malam. Di samping itu, mereka juga boleh bebas bersembang di auditorium yang sunyi. Martin yang dapat meramalkan kehendak teman wanitanya, segera menyambut pelawaannya. Pada malam yang sama pengurus pawagam bernama Clive menerima maklumat itu daripada pekerja tidak dapat bekerja shift malam kerana urusan mendesak. Clive kelihatan jengkel tetapi Stuart meyakinkannya bahawa dia boleh menjadi kedai makanan, tiket jurujual, dan pengawal projektor pawagam kerana tidak ramai orang akan melawat pawagam di tengah malam. Clive akhirnya memberinya kuasa untuk mengendalikan segala-galanya. Eli dan Martin berada di teater beberapa minit sebelum filem bermula. Clive telah menyambut mereka di pintu masuk. Suasana di pawagam semakin sunyi. Kelihatan pengunjung yang baru selesai menonton filem pada jadual sebelum ini meninggalkan pawagam. Eli kemudiannya menuju ke gerai makanan. Tetapi tiada seorang pun pekerja di situ. Dia memanggil ke lorong tempat pekerja gerai makan biasanya berkumpul, berharap seseorang akan keluar dari situ. Stuart akhirnya muncul. Dia meminta maaf kerana Eli terpaksa menunggu lama. Stuart kemudian menghidangkan Eli, yang ingin membeli popcorn dan soda dengan cara yang sangat mesra. Tanpa disedari, sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih. Eli, dia menuangkan sesuatu ke dalam minumannya dan memberitahunya bahawa bakinya soda tidak segar lagi kerana sudah lewat. Eli minum sedikit sodanya, tetapi dia membatalkannya kerana rasanya tidak enak. Stuart kemudian membuang minuman itu. Eli dan Martin kemudian memasuki auditorium, di mana filem pilihan mereka ditayangkan sebagai dijadualkan. Tiada pengunjung lain di situ selain daripada mereka berdua. Manakala di dalam bilik projektor, Stuart menunjukkan tingkah laku pelik ketika merakam bilik tersebut dengan camcorder. Clive yang berada di sana, memberi amaran kepadanya dan mengatakan bahawa peraturan pawagam tidak membenarkan sesiapa pun membuat penggambaran filem di pawagam. Tetapi Stuart berkata dia tidak mengambil berat tentang peraturan dan tidak mengambil berat tentang pekerjaannya lagi. Dia kemudian menyerang Clive dan membuatkan dia tidak sedarkan diri. Selepas kejadian itu, pembesar suara di auditorium tempat Eli dan Martin menonton filem itu tiba-tiba mengeluarkan bunyi berdengung yang kuat. Eli dan Martin memutuskan untuk keluar kerana mereka tidak selesa dengan bunyi yang kuat. Ternyata Stuart telah merancang segala-galanya. Dia juga telah menulis tindakan mereka secara berurutan pada sekeping kertas, termasuk keputusan mereka untuk meninggalkan auditorium. Stuart kemudian mengambil semua kunci bilik dari poket Clive dan menukarnya untuk kecemasan kunci lift. Eli yang masih dalam keadaan panik tiba-tiba berasa pening dan loya. Dia kemudian pergi ke tandas dan muntah. Stuart yang berada di dalam tandas, secara rahsia merakam Eli dengan handycam. Selepas muntah, Eli tidak berasa lebih baik, sebaliknya berasa peningnya semakin meningkat lebih teruk. Dia tiba-tiba jatuh pengsan di dalam tandas. Stuart kemudian keluar dari persembunyian dan menculiknya. Sementara itu, Martin tidak menyedari bahawa teman wanitanya telah menghilangkan diri. Keadaan menjadi lebih tegang kerana semua akses masuk dan keluar dari bangunan pawagam mempunyai telah ditutup, dan lampu telah dimatikan. Terdapat sedikit cahaya yang tinggal di tempat-tempat tertentu.
Martin kemudian mencari Eli di dalam tandas tetapi dia tidak ditemui. Martin kembali ke lobi panggung wayang kerana lampu di situ masih menyala. Tiba-tiba skrin monitor besar di atas tempat tiket menunjukkan jadual untuk filem itu di seluruh auditorium. Dia terkejut kerana nama Eli terpampang di ruangan tajuk filem itu di bilik auditorium nombor 12. Dia bergegas ke auditorium nombor 12 kerana dia fikir Eli ada di sana. Tetapi apabila dia tiba di sana, Martin melihat rakaman apa yang berlaku kepada Eli semasa berada di dalam tandas. Eli tidak sedarkan diri dan kini ditahan oleh seseorang di suatu tempat. Rancangan itu juga menunjukkan rakaman kamera CCTV ketika Martin dan Eli masuk pawagam dan apa mereka lakukan semasa di pawagam. Semua rancangan dibungkus dengan begitu baik, seperti adegan pembukaan dalam filem. Stuart kini sedang membuat filemnya dengan Martin dan Eli dalam peranan utama. Selepas semua rakaman Martin dan Eli tamat, skrin pawagam memaparkan pesanan untuk Martin untuk menghempas telefon bimbitnya ke lantai dan menghancurkannya sehingga ia tidak lagi berfungsi. Skrin bertukar dan menunjukkan nombor tempat duduk di mana dia perlu pergi. Setibanya di sana, Martin menemui pistol yang hanya mempunyai satu peluru, dan dia mesti menggunakannya dengan bijak. Di dalam bilik projektor, Clive yang mula bangun, terkejut kerana dia sedang ditawan oleh Stuart. Lelaki tua itu kelihatan gembira sambil merakam keadaan Clive dengan kameranya. Stuart kemudian mengugutnya dengan membungkus segulung pita filem di badannya. Semasa projektor menyala dan terus menggulung filem di sekeliling badan Clive, Stuart mengesahkan ugutannya dengan melilitkan filem itu di lehernya, hampir mencekiknya. Kemudian dia memotong pita filem di leher Clive dan memberitahu pengurusnya bahawa dia masih mempunyai peranan lain dalam filem itu. Di lobi pawagam, Martin kecewa kerana Eli telah hilang dan terperangkap dalam pawagam dengan psikopat gila. Dia kemudian cuba memecahkan pintu bergolek itu, tetapi usahanya sia-sia. Dalam kekecewaannya, Martin terkejut dengan penampilan Clive yang datang pintu di belakang gerai makanan. Tiba-tiba, Martin segera mengacukan pistolnya ke arah Clive kerana dia menyangka dia adalah psikopat. Tetapi Clive berkata dia adalah pengurus teater ini dan bukan orang yang dimaksudkan oleh Martin kepada. Sudah tentu, Martin tidak semestinya percaya pada Clive kerana dia adalah satu-satunya orang di dalamnya pawagam. Walaupun Clive telah mendedahkan semua perbuatan dan rancangan gila Stuart, Martin tetap tidak melakukannya percaya dia. Martin yang emosi dan Clive yang kecewa kemudian berlawan. Stuart yang sedang menonton pergaduhan mereka dari bilik projektor kelihatan seronok dirinya sendiri. Martin, yang tidak dapat menahan emosinya lagi, menolak Clive ke dalam mesin popcorn dan menembak dia mati. Stuart kelihatan sangat berpuas hati melihat Martin membunuh pengurusnya. Dan sekali lagi, ini adalah seperti yang dia jangkakan, seperti senario dalam filem. Martin akhirnya menyedari bahawa Clive tidak berbohong, tetapi sudah terlambat. Stuart kemudian mengarahkan Martin menggeledah poket seluar Clive dan mengambil kunci dan dompetnya. Selepas itu, dia disuruh membuka mesin tunai dan mencedok semua wang tunai di situ. Martin kemudiannya diarahkan ke bilik kejuruteraan, dan dia akhirnya menemui Eli, yang berada masih tidak sedarkan diri. Martin segera membebaskannya dan menyedari bahawa terdapat kamera yang psikopat itu telah digunakan untuk merakam Eli. Martin menjatuhkan kamera dan segera membawa Eli pergi dari situ. Sudah tentu, semua tindakan Martin ditulis dalam skrip Stuart. Pada usia muda, Stuart ternyata mempunyai kemahiran yang cukup baik dalam penyuntingan video. Dengan peralatan terkini dalam bilik projektor yang menyokong keupayaan menyunting videonya, Stuart memotong dan menyambung video yang menunjukkan semua aksi Martin di pawagam, kemudian menjahit mereka bersama-sama menjadi adegan dalam filem. Sebaliknya, Eli akhirnya bangun, tetapi dia masih sakit dan muntah di dalam tandas lagi. Martin memarahi Eli dan memberitahunya supaya tidak tinggal lama di dalam tandas. Selepas keluar dari tandas, Eli mengikut Martin ke lobi. Tetapi tanpa Martin sedar, dompet Clive terjatuh dari poketnya, dan lebih teruk lagi, Eli tahu mengenainya. Eli kemudian mengambil dompet dan terkejut bahawa Martin mempunyai dompet lelaki lain. Eli kemudian mengesyaki bahawa Martin telah merompak seseorang. Pasangan itu bergaduh besar. Martin cuba menjelaskan bahawa itu semua adalah kemalangan.
Tetapi Eli memberitahunya bahawa dia melihat sesuatu yang ganjil tentang pakaiannya. Dia kemudian menuduh Martin mengganggunya semasa dia tidak sedarkan diri. Martin menafikannya, tetapi Eli tidak percaya kerana tidak ada orang lain di pawagam selain dia. Eli kemudian berlari ke tandas dan mengunci dirinya di situ. Dia mula memeriksa pakaiannya dan semakin yakin bahawa Martin telah merogolnya kerana beberapa butang pada bajunya telah dibuka, begitu juga dengan tali colinya. Eli menangis kekecewaan, tidak menyangka teman lelakinya memperlakukannya secara tidak senonoh. Di luar pintu tandas, Martin cuba menjelaskan segala-galanya. Tetapi Eli masih tidak mahu mendengar. Stuart yang menyaksikan pertelingkahan antara mereka berdua, ketawa gembira. Dia kemudian bercakap melalui pembesar suara di seluruh teater. Dia menceritakan plot twist tentang percubaan Martin untuk merogol Eli apabila dia pengsan dan membunuhnya pengurus bernama Clive yang cuba menyelamatkannya. Tanpa diduga, Eli mempercayai kata-kata Stuart dan ini membuatkan Martin semakin meradang. Martin berjaya membuka pintu dan cuba menenangkannya. Tetapi Eli menghalakan serpihan kaca tajam ke arahnya. Eli takut Martin akan menyakitinya lagi. Seperti seorang wira yang cuba menyelamatkan Eli, Stuart tiba-tiba muncul di belakang Martin dan memukulnya kepala dengan alat pemadam api sehingga dia pengsan. Stuart kemudian mengambil Eli ke pejabat pengurusnya untuk merawat tangannya, berdarah akibat patah kaca. Kemudian, Stuart mula memberitahunya bahawa dia telah bekerja di pawagam ini selama 25 tahun tanpa kenaikan pangkat atau kenaikan gaji. Oleh sebab itu, Stuart sering diperlekehkan oleh rakan sekerja dan penonton filemnya sering tidak menghormati orang yang lebih tua. Tidak lama kemudian, Martin akhirnya tersedar dan mencari keberadaan Eli dengan mengikut titisan darah. Stuart kemudian membawa Eli ke bilik kamera pengawasan dan menunjukkan kepadanya rakaman Martin beraksi di pawagam semasa dia tidak sedarkan diri. Sudah tentu, rakaman yang ditunjukkan Stuart telah disunting untuk membuatnya percaya bahawa Martin penjahat selama ini. Selepas itu, Stuart meminta Eli pergi ke pejabat pengurus dan menghubungi polis. Ketika Eli berada di pejabat, Stuart menyuruh Martin mendapatkan kunci dalam poket baju Clive. Stuart kemudian mematikan elektrik supaya Martin menghadapi masalah mencari kunci. Tetapi rancangannya sebenarnya adalah agar darah Clive melekat pada badan dan pakaian Martin supaya tuduhan yang dilemparkan terhadap Martin sebagai dalang di sebalik pembunuhan Clive menjadi lebih meyakinkan. Beberapa saat kemudian, polis datang ke pawagam dan cuba menceroboh masuk. Martin yang panik terus ke tingkat atas untuk menyelamatkan Eli. Tetapi Stuart terus mempengaruhi Eli dan meyakinkannya bahawa Martin mahu menyakitinya. Oleh itu, Eli mengikuti Stuart yang berlari ke arah bumbung. Stuart dan Eli akhirnya tiba di bumbung panggung wayang, diikuti oleh Martin, yang mengacukan pistol di Stuart. Tidak lama kemudian, polis mencapai bumbung dan mengacukan pistol mereka ke arah Martin. Semua itu telah diramalkan oleh Stuart dalam skripnya, meletakkan dirinya sebagai hero dalam dirinya cerita dan memerangkap orang yang tidak bersalah seperti Martin sebagai antagonis. Stuart juga telah meramalkan bahawa Martin, yang masih berkobar-kobar dengan kemarahan, akan bertindak terburu-buru kerana tidak berfikir dengan jelas. Walaupun telah diberi amaran oleh polis untuk menjatuhkan pistolnya, Martin tetap menunjukkan rancangan untuk menembak Stuart sehingga seorang polis menembak kepalanya, dan dia mati serta-merta. Dan lakon layar yang dibuat oleh Stuart akhirnya berakhir mengikut kehendak pengarah. Pada 11 pagi, polis berjaya mendapatkan tempat kejadian dan memindahkan mayat mangsa Martin dan Clive. Eli masih kelihatan terkejut dengan apa yang berlaku kepadanya dan Martin di pawagam. Dia masih termakan dengan cerita Stuart yang telah membingkai Martin sebagai penjenayah. Eli percaya Stuart adalah wira yang menyelamatkannya. Stuart malah mendapat pujian daripada polis kerana dapat menunjukkan keberaniannya. Sungguh hebat dalangnya, serta pelakon watak terhebat yang mampu memperbodohkan semua orang. Filem itu tamat. Sila like dan subscribe channel kami. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini di bawah untuk beri sokongan anda. Terima kasih.